Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Farizul Helmi bin Muniran dari SMK Ulu Benam. Hari ini ingin berkongsi sedikit pengetahuan saya mengenai beberapa topik ya. Antaranya kita lihat dahulu tema pembinaan negara. Okey, tajuk 11 yang akan dibincangkan hari ini iaitu Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, standard kandungannya ialah 11.4 iaitu Permasyhuran Kemerdekaan Tanah Melayu. Standard pembelajarannya ialah 11.4.1 iaitu menjelaskan pengertian kemerdekaan. 11.4.2 iaitu menerangkan persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan. Jadi objektif pembelajaran pada hari ini ialah pertama, murid-murid dapat menyatakan pengertian kemerdekaan menurut tokoh-tokoh seperti Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, Nelson Mandela, Sukarno dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, yang objektif seterusnya ialah murid-murid dapat menerangkan persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Okey, kita masuk ke subtopik 10.1 iaitu pengertian kemerdekaan. Kita akan lihat tokoh yang pertama iaitu Syed Jamaluddin Al-Afghani. Apa pengertian kemerdekaan menurut tokoh ini ya? Okey, perjuangan bagi menghadapi penjajah yang hendaklah disertai semangat kebangsaan atau jinsiyah dan cinta akan tanah air yang merdeka atau wataniyah. Itu pengertian kemerdekaan yang diberikan oleh Jamaluddin Al-Afghani lah. Kerana beliau yakin rakyat perlu membebaskan diri daripada pencerobohan pihak luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri bangsa, agama dan negara. Itu pengertian kemerdekaan menurut tokoh yang pertama iaitu Syed Jamaluddin Al-Afghani. Okey, yang seterusnya ialah tokoh yang kedua iaitu Nelson Mandela. Kita sedia maklum beliau merupakan seorang tokoh yang terkenal, bekas Presiden Afrika Selatan. Okey, apa maksud kemerdekaan menurut beliau? Menurut beliau adalah kebebasan bukanlah hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sistem yang menindas. Kebebasan boleh dicapai melalui politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Dan seluruh rakyat perlulah bersatu dalam satu negara menuju masa depan. Ini pendapat yang diberikan oleh Nelson Mandela yang telah pergi meninggalkan kita. Beliau terkenal kerana menentang rejim apartheid di Afrika Selatan ya. Kerana sistem apartheid yang pernah diamalkan di Afrika Selatan itu mengasingkan antara penduduk kulit putih dan juga penduduk kulit hitam. Dan mereka ini penduduk kulit hitam yang ditindas ini tidak boleh mendapat pendidikan, tidak boleh bekerja bersama dengan warga kulit putih dan tidak boleh menaiki pengangkutan awam bersama kaum kulit putih. Jadi perjuangan Nelson Mandela ini telah mencapai kemuncaknya apabila beliau menjadi Presiden Afrika Selatan. Okey, yang seterusnya ialah tokoh yang ketiga iaitu bekas Presiden Indonesia. Ini Presiden Indonesia yang pertama iaitu Sukarno. Apa pengertian kemerdekaan menurut beliau? Okey, kemerdekaan bererti bebas selama-lamanya. Kebebasan ini merangkumi kebebasan untuk berfikir, bertindak daripada politik penindasan, okey, dan rejim autokratik. Pandailah suatu bangsa penjajah jika berfikir bangsa yang dijajah itu akan terus didominasi oleh mereka. Rakyat yang dijajah akan menganggap hilangnya dominasi asing sebagai satu pembebasan dan kemerdekaan akan membentuk masyarakat baharu yang demokratik tanpa kelas dan kasta. Ini pengertian kemerdekaan menurut Presiden Sukarno iaitu Presiden Indonesia yang pertama. Okay, yang seterusnya ialah tokoh yang keempat iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat
daripada tahun 1981 hingga tahun 2003 dan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 sekitar tahun 2018 hingga awal 2020. Okey, apa pengertian merdeka menurut Tun Mahathir? Merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga bermaksud menghayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara ini dengan apa-apa cara sekalipun. Okey, itu pengertian menurut Tun Dr. Mahathir. Okey, kita bergerak kepada tajuk yang seterusnya ialah 10.2 iaitu persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, apa yang dilakukan ketika negara ingin mencapai kemerdekaan? Kita lihat yang pertama, terdapat jawatankuasa persediaan fizikal. Fokus jawatankuasa ini ialah penonjolan identiti negara dan prasarana fizikal merujuk kepada pembinaan sebuah stadium untuk meraihkan kemerdekaan dan istana untuk yang di-Pertuan Agong bersemayam menjadi tempat tinggal untuk yang di-Pertuan Agong. Jadi stadium yang dimaksudkan sudah tentulah Stadium Merdeka yang terletak di Kuala Lumpur. Okey, kita lihat sedikit sejarah mengenai Stadium Merdeka. Reka bentuknya oleh S.E. Geocache, merupakan arkitek daripada negara luar. Stadium Merdeka ini mengambil masa 6 bulan untuk disiapkan. Mempunyai 22,000 tempat duduk dan 3,000 daripadanya merupakan tempat duduk berbumbung. Manakala bakinya itu merupakan tempat duduk yang terbuka lah. Okay? Dan Stadium Merdeka ni yang menjadi saksi kepada perisytiharan kemerdekaan itu menelan belanja 2.5 juta ringgit. Kosnya agak tinggilah pada ketika itu dan telah siap dibina iaitu pada 21 Ogos 1957. Jadi lebih kurang 10 hari sebelum pemasyuran kemerdekaan itu. Okey, perkara yang kedua ialah lagu rasmi. Okey, lagu rasmi, Tunku Abdul Rahman mencadangkan sebuah lagu rasmi kebangsaan dicipta bagi diperdengarkan semasa upacara pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan jawatankuasa pemilihan lagu kebangsaan telah dibentuk, yang dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman sendiri. Pembantunya ialah Yaakob Abdul Latif yang merupakan pengarah Jabatan Penerangan. Dan lagu Negaraku ni dicipta sebagai lagu kebangsaan. Okey. Dan lagu Negaraku ni berasal daripada lagu Terang Bulan iaitu lagu kebangsaan negeri Perak. Dan lirik Negaraku ditulis oleh Encik Saiful Bahari. Okey, itu mengenai lagu kebangsaan. Okey, seterusnya mengenai bendera. Okey, bendera ini, penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sedia ada akan dijadikan sebagai bendera kebangsaan. Okey, reka bentuk oleh Encik Muhammad Hamzah yang merupakan kaki tangan Jabatan Kerja Raya di negeri Johor. Dan bendera ini dikibarkan secara rasminya mulai 26 Mei tahun 1950 di Istana Sultan Selangor. Okay, anda boleh lihat gambar bendera Persekutuan Tanah Melayu yang asalnya, yang akhirnya diubah suai menjadi jalur gemilang seperti yang ada pada hari inilah. Itu gambar bendera yang asal. Okey, seterusnya ialah Jata Negara. Penggunaan Jata Negara ini telah diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Kalau anda lihat Jata Negara yang ada pada nota ini agak berbeza sedikit dengan Jata Negara yang ada pada hari ini. Yang ada pada hari ini telah dikemas kini, telah diubah suai supaya menjadi lebih menarik dan menjadi lambang kepada negara kita yang berdaulat. Okay, yang seterusnya adalah bunga kebangsaan. Okey, bunga Kementerian Pertanian ni telah meninjau pendapat rakyat Malaysia, rakyat Tanah Melayu pada ketika itu, untuk menentukan bunga yang sesuai untuk dijadikan sebagai bunga kebangsaan. Jadi ada macam-macam pendapat yang telah diberikan oleh rakyat, sehinggalah bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, bunga raya. Okey, seterusnya kita beralih kepada subtopik jawatankuasa sambutan.
Okey, kat situ anda boleh lihat ada gambar ya, gambar pakaian rasmi yang akan digunakan semasa pemasyuran kemerdekaan. Pakaian itu akan digunakan oleh menteri-menteri kabinet dan juga pegawai kerajaan ya. Serta ada gambar pintu gerbang yang telah dihias untuk menyambut hari kemerdekaan. Okey, jawatankuasa sambutan ini peranannya lah untuk memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota dan negeri. Ibu kota di sini merujuk kepada Kuala Lumpur. Okey, kalau peringkat negeri ni maksudnya setiap negeri tu ada sambutannya jugalah. Okey. Seterusnya, hiasan bangunan-bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan padang kelab Selangor dihiasi dengan lampu. Ini untuk memeriahkan suasana sambutan kemerdekaan yang julung-julung diraikan oleh rakyat negara kita lah. Okey, seterusnya, hiasan bendera sebanyak 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu telah ditempah khas dari kilang kain di Jepun dan dibawa menggunakan kapal laut ya. Okey, ini bendera kita. Dan seterusnya pakaian seragam menteri dan pegawai tinggi kerajaan disediakan pakaian khas hasil ilham Tunku Abdul Rahman, iaitu sejenis pakaian dari Kedah, iaitu baju muskat yang diubah suai lengkap dengan seluar satin hitam dan bersongket, bersamping dan tengkolok yang direka untuk menteri. Itu gambar yang awal tadilah yang anda boleh lihat. Okey, seterusnya ialah protokol. Kerajaan telah menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Dan mereka ini bertindak sebagai pengiring tetamu serta pegawai jemputan luar negara lah. Ini daripada aspek protokol semasa sambutan hari kemerdekaan itu. Jadi pegawai-pegawai kerajaan ini telah diberikan latihan terlebih dahulu lah untuk mengendalikan urusan untuk meraihkan tetamu-tetamu daripada negara luar ya. Okey, daripada aspek gaji ya, semua pegawai dan kaki tangan kerajaan telah diberikan gaji seminggu lebih awal untuk memberikan mereka peluang membuat persiapan bagi menyambut merdeka ya. Kerana merdeka ni merupakan sesuatu yang pertama kali disambut ya. Dia satu yang lebih istimewa, bagaikan satu perayaan, bagaikan sambutan hari raya. Jadi kalau gaji itu diberi awal, maka bolehlah digunakan wang tersebut untuk membuat persiapan untuk menyambut kemerdekaan ya. Okey, seterusnya ialah pintu gerbang. Pintu gerbang ini dibina dan dihiasi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Ini untuk memeriahkan, untuk menghidupkan suasana ya. Jadi banyak pintu-pintu gerbang ini telah dihias di pelbagai lokasi yang strategik, di ibu kota, di ibu negeri, di beberapa tempat lah yang menjadi tumpuan masyarakat bagi menghidupkan suasana sambutan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ya. Okey, sambutan ini, kemerdekaan ini begitu dinantikan oleh rakyat sehingga kan semua tiket bas dan tiket kereta api Tanah Melayu di pantai timur ni habis ditempah. Kerana semua pihak di peringkat pusat maupun di peringkat negeri memberikan kerjasama dan mereka ni bersatu hati untuk menjayakan hari kemerdekaan. Hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat negara ini. Okey, jadi itu penerangan untuk dua topik tadi tu ya, iaitu pengertian kemerdekaan dan juga sambutan kemerdekaan tu ya. Okey, kita beralih kepada beberapa latihan ya. Okey, saya ambil dua latihan objektif ya. Okey, kita bincangkan seketika. Latihan objektif soalan nombor 1. Okey, apakah konsep kemerdekaan mengikut pandangan tokoh berikut? Ni gambar gambar Syed Jamaluddin Al-Afghani. Okey. Kalau pilihan jawapan yang pertama iaitu lahiriah. Ya. Okey, A lahiriah, B rohaniah, C madaniyah, D wataniah. Apa konsep kemerdekaan mengikut pandangan Syed Jamaluddin Al-Afghani ya? Okey. Jawapan yang tepat ialah nombor 1 D ya, iaitu wataniah. Ada disebutkan
sebentar tadi ya. Okey, nombor 1 D ya. Okey, soalan seterusnya, soalan yang kedua. Itu jawatan kuasa persediaan fizikal bertanggungjawab menonjolkan identiti negara dalam sambutan kemerdekaan. Bagaimanakah jawatan kuasa tersebut merealisasikan hasrat tersebut? Okey. Dia punya kata kuncinya ialah persediaan fizikal. Okey, apa aspek fizikal yang sediakan? Okey, 2A, pemakaian baju muskat. Okey, B, penubuhan zoo negara. C, pembinaan stadium Merdeka. D, penciptaan lagu patriotik. Okay, jawapan yang tepat kerana kata kuncinya ialah perkataan fizikal dan satu lagi ialah identiti negara. Okey, jawapannya ialah pembinaan stadium Merdeka. Okey, soalan nombor 2 jawapannya C. Okey, soalan yang seterusnya ialah soalan esei. Kita bincangkanlah. Ada satu soalan esei yang mengandungi 4 markah. Okey, soalan ni merupakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi ya. Okey, nombor 1, bagaimanakah anda menyambut Hari Kemerdekaan Negara? 4 markah. Jadi, seperti biasa soalan kebat perlu mengandungi fakta, huraian dan juga contoh. Okey, jadi contoh jawapan yang saya syorkan ya, ialah saya menyambut Hari Kemerdekaan Negara dengan cara memahami sejarah kemerdekaan negara. Okay, hal ini dapat menimbulkan perasaan cinta kepada negara. Seterusnya, memahami maksud setiap simbol pada lambang negara. Hal ini akan menyebabkan kita menjiwai fungsi lambang negara. Akhir sekali ialah dengan cara mengibarkan bendera jalur gemilang. Bendera ini boleh dikibarkan di kenderaan, rumah, sekolah, kedai dan bangunan kerajaan. Okey, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran pada hari ini, saya ingin berkongsi logo sambutan Hari Kemerdekaan tahun 2021 yang bertemakan Malaysia Prihatin. Anda boleh lihat itu logo rasmi yang disediakan oleh pihak kerajaan ya. Okey, dan bertemakan Malaysia Prihatin. Okey, saya berharap negara kita akan berjaya lah menangani pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan yang sedang melanda seluruh dunia inilah, insya-Allah. Dan saya, Cikgu Farizul Helmi bin Muniran, mendoakan semua calon SPM 2021 yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun hadapan akan lulus dengan cemerlang untuk subjek sejarah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesudian menonton video pembelajaran ini. Semoga berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.